Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk sesi hari ini 25 bulan Mac 2021 bagi sesi petang siaran Garasi TV. Pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana akhirnya kita mencapai juga 3,000 respon like bagi artikel mengenai Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih kerana inilah respon like yang terbanyak walaupun engagement dari segi komen tidaklah banyak. Tapi Alhamdulillah kita melangkah setapak demi setapak demi setapak. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang like dan share artikel tersebut kerana dia memberi ruang kepada kita dan juga generasi kita ni, terutama anak-anak muda mengenali siapakah Salahuddin Al-Ayyubi ataupun disebut Saladin di Barat, yang dianggap sebagai tokoh pembebasan Masjid Al-Aqsa pada tahun 1987. Saya baru saja sebentar tadi memuat naik artikel terbaru iaitu Khalid bin Walid, Khalid Al-Walid ataupun dikenal sebagai Saifullah Al-Maslul, pahlawan Islam yang terbilang, sahabat kepada Rasulullah SAW. Sejarah Khalid secara ringkas dan padat untuk bacaan sekitar 2 minit je. Jadi saudara boleh baca je dan bagi respon. Artikel tidaklah menyentuh banyak mengenai sejarah Khalid Ibn Walid ataupun Khalid Al-Walid ni, atau disebut sebagai Saifullah Al-Maslul, iaitu pedang Allah yang terhunus. Gelaran yang diberikan kepada Khalid Al-Walid kerana keberanian dan juga kepimpinan perangnya dalam penaklukan Empire Parsi dan juga Byzantine selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara boleh baca, like dan share, komen juga sedikit apa yang saudara tahu, penambahbaikan ataupun apa-apa gambar yang saudara nak kongsikan di ruangan komen yang relevan dengan tokoh besar Islam yang diperkatakan, iaitu Khalid Al-Walid. Kita tak bincang Khalid Al-Walid ni, kalau nak saya kena kupas dan pada hari yang lain dengan sejarah yang lebih panjang untuk kita semua mengenali dua sifat Khalid yang sangat penting. Ada dua sifat Khalid yang sangat penting, iaitu dia adalah seorang yang sangat memusuhi Islam, sangat-sangat memusuhi Islam, dan kemudian bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa percayalah bahawa satu hari Islam akan dekat kepada Khalid bin Walid, dan akhirnya Khalid bin Walid memeluk agama Islam kerana terpesona pada akhlak Rasulullah SAW. Ada juga bahagian yang menarik tentang Khalid kerana dia dilahirkan 22 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Berarti ketika bersama Rasulullah berusia bersekitar awal 40-an, Khalid adalah remaja di hujung usia belasan tahun, mangkali 20 tahun. Apabila memeluk Islam pada usia awal 20 tahun, Khalid pada 6 bulan pertama sangat menyukarkan Rasulullah kerana masih melakukan banyak perkara-perkara yang tidak menggambarkan sifat Islamnya, bergaduh dan juga berkelahi dan bersifat liar di kawasan awam, hinggalah satu kali Rasulullah terpaksa menebus Khalid Al-Walid yang ditahan oleh orang-orang kafir kerana melakukan keganasan di pasar terbuka. Tapi tuan-tuan, selepas wafat Rasulullah, Khalid menjadi orang yang dipercayai oleh Khalifah Saidina Abu Bakar, Khalifah Islam yang pertama, untuk dihantar berjuang walaupun diletakkan sebagai orang yang ketiga. Berarti selepas panglima perang yang pertama kehilangan bendera ataupun terkorban di medan perang, panglima perang yang kedua terkorban di medan perang, orang yang ketiga barulah Khalid bin Walid kerana beliau masih muda. Khalid, Rasulullah SAW dilahirkan pada anggaran tahun Masihi itu sekitar tahun 569 ke 570. Tapi tarikh kelahiran Khalid bagi tahun Masihi disahkan 592. Berarti dia 22 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah wafat, Khalid berusia pada hitungan umur awal 40-an. Lepas itulah usia yang dia memimpin angkatan perang, bergerak menuju ke Parsi dan menang dengan mudah dalam perang di Parsi. Kemudian dia meneroka perang di Byzantine hingga berjaya menang dalam perang di Damsyik
dan kemudian berjaya membawa Angkatan Islam sampai ke Homs, iaitu penghujung untuk memasuki sempadan Lebanon, atau ke timur untuk ke utara untuk memasuki sempadan Byzantine, Palestin. Itulah, harap saudara baca, kongsi, komen, share. Kerana beberapa bulan ini, saya jangka dalam sebulan, terutamanya Mac dan April, kita akan menumpukan banyak artikel bagi menggerakkan kempen Al-Aqsa, bukan sahaja tentang Al-Aqsa tapi tentang tokoh-tokoh yang berjuang pada peringkat awal, terutama dalam meneroka penaklukan Empire Byzantine. Jadi share je cerita Khalid Dua-Walid, baca lah. Kalau saudara ada masa lapang, baca lagi artikel yang lebih penuh yang banyak saudara boleh baca. Saudara Google dan baca saja artikel-artikel yang diiktiraf, sama ada dalam bentuk jurnal ataupun rencana yang ditulis secara panjang lebar mengenai Khalid Al-Walid ni. Saya cuma mengambil fragmen berdasarkan memori kenangan saya berziarah ke makam beliau sebanyak 3 kali. Saya menziarahi makam Khalid bin Walid pada tahun 2005, 2006 dan 2008 di Homs, Syria. Tapi makam tu dah musnah pada tahun 2012 hingga 2014, ketika kawasan tersebut dikuasai oleh Daesh. Serangan besar-besaran dilancarkan ke atas pengikut Abu Bakar al-Baghdadi, dan antara yang musnah adalah Masjid Khalid Al-Walid di Homs, termasuk makamnya. Saya ada letakkan juga gambar-gambar makamnya yang musnah, daripada bentuk masjid asal yang dibina sebelum Perang Saudara, hinggalah keadaan masjid dan makam Khalid Al-Walid selepas perang. Saya tak fikir sekarang masjid tu dibina balik, kerana kawasan tersebut masih lagi tegang walaupun telah dikuasai oleh tentera Bashar. Tapi saya tak fikir mereka mempunyai keutamaan dan keupayaan untuk memulihkan masjid yang terkenal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baca je rencana tu. Saya, banyak orang bertanya tentang Korea Utara. Banyak spekulasi, banyak orang berbincang mengenai Korea Utara ni. Hinggalah yang paling banyak orang perkatakan, tidakkah Malaysia akan diserang dengan menggunakan peluru berpandu Korea Utara yang mempunyai keupayaan merentas lautan Pasifik menuju ke Alaska. Jadi kata orang, adalah mudah sekiranya mereka ingin menembak peluru berpandu merentas ke Malaysia. Itu logik yang selalu bukanlah itu logik yang diperdebatkan. Sebaik saja Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia berikutan keputusan Mahkamah Malaysia untuk menghantar seorang warga rakyat Korea Utara, Myong, kepada kerajaan Amerika Syarikat atas tuduhan pengubahan wang haram. Jadi ramai orang bercerita ni, maka saya buat sedikit analisis mengenai Korea Utara untuk saudara tahulah. Tapi saya boleh bagi tahu, kata pemikiran ataupun membayangkan Malaysia diserang oleh Korea Utara dengan menggunakan peluru pandu adalah senjata kimia, agak tidak masuk akal lah. Kerana Korea sejak tahun 51 menghadapi ketegangan dengan Korea Selatan, dan kemudian menyasarkan Jepun sebagai musuh utamanya, kerana Jepun dianggap rakan Amerika Syarikat yang paling akrab selepas Perang Dunia Kedua. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tak pernah sekali pun peluru berpandu yang dimiliki oleh Korea Utara menggunakan kuasa nuklear ditembak kepada negara musuhnya, termasuk Korea Selatan yang paling dimusuhinya, dan Jepun yang dijadikan alat untuk menakut-nakutkan Amerika. Kerana 2 atau 3 kali Korea Utara menjalankan ujian peluru berpandu dengan menggunakan ruang udara Jepun, mencetuskan kecemasan juga di mana peluru pandu melintas di atas ruang udara Jepun tetapi jatuh di lautan Pasifik, sebagai usaha untuk menakut-nakutkan Barat, Amerika dan sekutunya, serta jiran yang dimusuhinya iaitu Korea Selatan dan Jepun, mengenai keupayaan peluru pandu dia. Apa keistimewaan 5 perkara yang ada pada Korea Utara? Perkara yang paling asas adalah kerana mereka mempunyai misil ataupun peluru pandu yang boleh memuatkan senjata nuklear. Itu paling ditakuti tentang Korea Utara, walaupun mereka miskin, walaupun negara ini selepas Perang Korea pada tahun 49-51 tidak pernah berperang. Tapi ramai orang tahu bahawa Korea adalah negara yang paling agresif menjalankan ujian peluru berpandu dengan menggunakan misil dan juga senjata nuklear. Itu menjadikan kenapa orang Malaysia heboh viral mengenai kita mungkin akan diserang
oleh Korea Utara, kerana Korea Utara dan juga imej memiliki senjata nuklear tu tak boleh dipisahkan oleh pandangan orang. Ini kejayaan besar daripada era Kim Jong-il sampailah ke anaknya sekarang Kim Jong-un. Kerana mereka berdua rajin mengadakan ujian peluru berpandu setiap kali Korea Utara ingin menggambarkan rasa tidak senangnya, terutama apabila Amerika mengadakan latihan ketenteraan dengan Korea Selatan ataupun Amerika Syarikat mengadakan latihan ketenteraan dengan Jepun. Perkara yang pertama yang dilakukan oleh Korea Utara adalah melancarkan peluru pandunya. Maka dia melekat dalam fikiran masyarakat di seluruh dunia bahawa Korea Utara adalah negara peluru berpandu berkuasa nuklear. Jadi tak kisah. Jadi itulah, tak hairanlah apabila propaganda Korea Utara ni berjaya menyerap masuk dalam fikiran kita semua hingga ramai orang viral mengatakan bahawa Malaysia kini berada di ambang serangan nuklear oleh Korea Utara. Yang saya rasa secara analisis tak masuk akal, tuan-tuan. Bahawa Korea Utara akan melancarkan peluru berpandunya merentas Korea Selatan, merentas beberapa negara, merentas Thailand, Myanmar untuk sampai ke Malaysia. Dia tak mungkin peluru pandu dilancarkan ketika penangkis peluru pandu telah pun ditempatkan di Korea Selatan dan juga penangkis peluru pandu juga ditempatkan di Jepun. Yang kedua adalah Korea Utara memiliki tentera yang terbanyak di dunia. Berdasarkan populasi rakyatnya, tuan-tuan, dia memiliki 5% tentera berdasarkan populasi rakyat. Sangat banyak. Di mana mereka hanya memiliki sekitar 25.6 juta, lebih kurang 26 juta penduduk. Tetapi memiliki 1.3 juta angkatan tentera berseragam penuh. Ini kalau nisbah yang dikira besar, tuan-tuan, itu melebihi 5%. Selalunya nisbah terbesar angkatan tentera yang dimiliki oleh mana-mana negara adalah sekitar 1% je. China, tuan-tuan, memiliki sekitar 2 juta angkatan tentera berbanding penduduknya 1.4 bilion. Tapi Korea Utara dengan hanya 26 juta orang penduduk memiliki 1.3 juta angkatan tentera beruniform dan 4 juta. Kalau total termasuk separa tentera rakyatnya yang dipersiapkan untuk berperang pada bila-bila masa adalah 4 juta orang, iaitu kira-kira 5% daripada keseluruhan penduduk dia. Ini yang menjadikan dia dianggap sebagai negara yang paling bersedia untuk berperang kerana mereka, Korea Utara, sentiasa berada dalam keadaan tegang. Hubungannya dengan Korea Selatan yang disokong oleh kemudahan ketenteraan daripada Amerika Syarikat. Itu bahagian kedua. Kenapa mudah viral, tuan-tuan. Orang Malaysia mengatakan dengan putus hubungan diplomatik, berhati-hatilah, kita akan menjadi ancaman serangan senjata nuklear ataupun senjata kimia daripada Korea Utara. Ketiga, kerana mereka mempunyai teknologi senjata kimia dan biologi yang antara termaju di dunia dan jumlahnya sangat banyak. Ini perkara yang ketiga yang digariskan oleh pengkaji geopolitik dan juga geoketenteraan. Mengapa Korea Utara ditakuti? Kerana di kalangan negara-negara yang memiliki kepala kuasa peledak, berarti peluru berpandu ni boleh ada banyak mana pun, tuan-tuan, tapi dia hanyalah sebuah kenderaan yang orang hitung adalah kepala peledak senjata nuklear. Di mana dalam peledak tersebutlah adanya nuklear dan di dalam peledak tersebutlah boleh dimuat senjata kimia. Jadi oleh kerana Korea Utara adalah antara negara yang paling banyak memiliki kepala peledak peluru berpandu hidup yang boleh dilancarkan pada bila-bila masa kepada negara musuh, maka dia menyentuh. Fakta ini digunakan untuk mencetuskan, saya tak sebut mitos lah, mencetuskan spekulasi, teori konspirasi bahawa Malaysia kini terdedah pada serangan senjata nuklear daripada Korea Utara. Itu antara benda yang menyebabkan tuan-tuan rasa mudah untuk berkongsi. Saya fikir ini adalah kejayaan daripada Kim Jong-un dan bapaknya. Bapaknya yang paling agresif dalam mempromosi kuasa nuklear, iaitu Kim Jong-il. Dia daripada Kim Jong-nam bapaknya yang pertama, Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Yang dibunuh kan kebetulan di Kuala Lumpur juga bernama Kim Jong-nam, memakai semula nama datuknya. Tapi itu adalah saudara tiri dia. Jadi ketiga-tiga orang ni berjaya menanam kepercayaan hingga tuan-tuan pun percaya bahawa bila-bila masa saja Korea Utara boleh menghantar peluru berpandu untuk mengebom Malaysia dan mendedahkan Malaysia kepada bahaya serangan bom nuklear. Hanya semata-mata mahkamah kita telah memutuskan tuntutan kerajaan Amerika untuk mendapatkan seorang warga Korea Utara yang ditahan di Malaysia di bawah AMLA, Akta Pengubahan Wang Haram untuk keganasan. Mahkamah Amerika juga meminta tuntutan ekstradisi untuk mendapatkan Myong, seorang perisik dan juga seorang ejen Korea Utara ni. Jadi bila mahkamah serahkan saja, Korea Utara mengambil langkah putuskan hubungan diplomatik dan saudara semua mengambil langkah menyebarkan berita bahawa berhati-hati, Malaysia kini diancam serangan peluru pandu. Untuk
pengalaman saya lah tuan-tuan, langsung tak masuk akal untuk tuan-tuan berfikir demikian. Kerana saya mengatakan bahawa Korea Utara dan Korea Selatan berada dalam keadaan tegang selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Korea Utara dengan bantuan China dan Rusia membangunkan senjata nuklearnya pada sekitar tahun 70-an. Jadi setelah mereka memiliki senjata nuklear hampir 50 tahun, tidak pernah sebutir pun peluru nuklear ditembak ke sasaran negara musuh. Kecuali mereka kerap menggunakan peluru berpandu untuk dilancarkan ke Lautan Pasifik. Pada era Kim Jong-nam dan Kim Jong-il, bapaknya, atuknya dan bapaknya, sebab dia baru 3 generasi Kim ni, 3 beranak, dia panggil walaupun mereka negara komunis tapi mengamalkan sistem monarki, iaitu berketurunan, di mana setiap presiden dianggap sebagai Tuhan. Maksudnya di Korea Utara sistem komunis ni aneh, kerana dia tak sama dengan China, di mana sistem komunis China, Politburo, sayap politik memilih siapa di kalangan pemimpin untuk menjadi presiden. Tetapi di Korea Utara, sistem presiden diamalkan secara monarki, dari atuk turun ke bapa turun ke anak. Untuk pengetahuan saudara, di dalam keunikan sistem komunis di China, presiden dianggap Tuhan. Maka rakyat menyembah presiden seperti menyembah Tuhan, kerana presiden dianggap sebagai wakil Tuhan. Dia ada sedikit macam Buddha juga, tetapi dimanipulate di bawah sistem komunis. Walaupun komunis menganggap agama adalah candu, kerana dalam Marxism agama adalah candu. Tetapi di Korea Utara, 3 Kim ni, daripada bermula pada atuknya Kim Jong-nam, Kim Jong-un dan juga Kim Jong-il, dan kini anaknya Kim Jong-un, mereka menanamkan kepercayaan di mana presiden disembah sebagai Tuhan hidup. Itu lagi satu yang memberikan mereka pengaruh yang luar biasa, dan betul diakui bahawa dalam data antarabangsa mereka memiliki kepala peledak peluru, kepala peledak nuklear yang banyak, dan membangunkan senjata biologi dan senjata kimia yang memang berdaya maju sekiranya mereka melancarkan peperangan dengan mana-mana negara musuh. Tapi untuk pengetahuan saudara, banyak kali pertempuran kecil dan besar berlaku selepas Perang Korea. Tidak pernah sekalipun Korea Utara menggunakan senjata kimia dan juga senjata biologi ataupun menggunakan peluru pandu. Cuma dulu atuk dan bapaknya ni tuan-tuan pandai. Setiap kali Korea Utara mengalami masalah ekonomi, Korea Utara ni negara miskin tuan-tuan, kerana duitnya dihabiskan untuk membangunkan armada perang dan kekuatan perang, terutama nuklear. Dia sentiasa berada dalam keadaan miskin kerana tidak mampu menyediakan makanan pada rakyatnya. Setiap kali tak ada duit tuan-tuan, dia bertindak seperti gangster. Dia akan mula membuat test peluru berpandu, tembak sana, tembak sini, tapi diarahkan kepada Lautan Pasifik. Bila ketegangan berlaku je tuan-tuan, dia akan minta kautim dengan negaranya dibekalkan dengan makanan. Pada satu masa, Korea Selatan sangat bimbang kerana Korea Selatan sedang mendadak maju, dan banyak presiden dan juga Perdana Menteri Presiden Korea Selatan pada begitu mengambil langkah kata hantar makanan. Berarti setiap kali atuk atau bapa Kim Jong-un ni melancarkan peluru pandu, maka bekalan makanan diberi, wang pampasan dibayar. Berarti dia menggunakan peluru berpandu dan senjata misil untuk mengugut musuh-musuhnya supaya mendermakan makanan dan wang ketika negaranya dilanda kebuluran. Tapi sejak abad ke-21 ni tuan-tuan, taktik itu tak menjadi. Setiap kali negaranya dilanda kebuluran ataupun mengalami gangguan ekonomi yang teruk hingga banyak kematian, kerana Korea Utara kerap dilanda kebuluran akibat ekonomi pertaniannya kalau tidak menjadi, rakyatnya akan mengalami kebuluran kerana mereka mempunyai limitasi yang sangat terhad dalam perniagaan antarabangsa. Sebahagian besar daripada ekonomi Korea Utara bergantung sepenuhnya kepada China. Jadi kalau dulu dia tembak peluru pandu, tujuan dia adalah untuk PAU. Dia tembak je, Korea Selatan berada dalam keadaan bimbang, dunia berada dalam keadaan bimbang, maka bantuan makanan dan wang dibayar pada Korea Utara sebagai cara untuk menjadikan Korea Utara cool down, jangan main peluru pandu, kami semua takut, kami dah bagi duit. Dia gunakan seolah-olah seperti menuntut pampasan. Tapi dalam era moden selepas abad ke-21, taktik ni tak menjadi. Setiap kali dia melancarkan peluru pandu, Amerika akan menggerakkan armada besarnya menuju ke Lautan Pasifik dan meningkatkan kerjasama tentera dengan Korea Selatan. Bahagian yang keempat adalah kerana tidak ada negara di dunia yang mempunyai unit artileri dan pasukan meriam yang besar sebesar Korea Utara. Tapi tak kena dengan Malaysia lah tuan-tuan. Artileri ini adalah unit perang darat. Ini adalah kerana sejarah dalam Perang Garisan 39. Siapa yang rajin melihat filem-filem Korea kan banyak tunjuk filem-filem Korea perang saudara tu. Kerana perang di Garisan 39 yang menjadi sempadan di antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah kawasan Bukit Bukau. Sejarah perang membuktikan Tiongjuk, tajuk filem tu. Siapa yang tengok filem tu? Apa Tiongjuk tajuk filem tu? Cerita perang Korea Selatan Korea Utara merebut puncak gunung yang terkenal tu.
Kalau saudara tengok banyak filem tu. Jadi pasukan artileri sangat penting kerana sejarah dalam perang tahun 49 hingga 51 memberi gambaran bahawa sesiapa memiliki angkatan meriam yang besar, dia akan mudah menguasai puncak kawasan sempadan yang berada dalam garisan 39 darjah yang menjadi rebutan kedua-dua negara, tapi kini telah digazetkan sebagai negara sempadan. Berarti di garisan 39 itulah memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Satu lagi yang menakjubkan fakta adalah mereka memiliki pasukan artileri dan pasukan meriam yang terbesar di dunia. Dan yang kelima ni tuan-tuan adalah mereka adalah negara kriminal. Memang kriminal lah, dia adalah negara penjenayah. Sebab itulah mereka, Korea Utara boleh melancarkan misi pembunuhan Kim Jong-nam di KLIA. Berarti mereka, agen-agen mereka membunuh. Kim Jong-un pernah marahkan kepada bapa saudaranya. Kerana bapa saudaranya pernah mengumpat, kalau tak silap saya, mengumpat ataupun menguap di dalam mesyuarat. Dia lancarkan satu bom, tuan-tuan, peluru pandu, tetapi tidak mempunyai peledak nuklear lah. Dia letak di depan kepala bom, dia luncurkan, meletup bapa saudaranya sendiri. Untuk mengingatkan kepada semua mereka yang mempunyai niat untuk membelot dan mengkritik beliau di belakang dan menguap ketika beliau bercakap, bahawa hukumannya adalah agak berat. Oleh kerana, bukan agak, sangat berat. Oleh kerana dia adalah negara kriminal yang mengamalkan jenayah perisikan dan juga jenayah. Macam saya kata tuan-tuan, apabila kita enggan memulangkan mayat Kim Jong-nam untuk kita buat postmortem. Apabila Kim Jong-nam dibunuh di lapangan terbang, mayatnya dibawa ke hospital untuk tujuan postmortem. Kemudian kita menangkap 4 orang yang disyaki. Oleh kerana Korea Utara mahukan mayat itu dihantar pulang ke Korea Utara tanpa postmortem, dan 4 orang yang disyaki terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam, iaitu ejen Korea Utara ni diserahkan, mereka menakluk bangunan kedutaan Malaysia dan menjadikan 11 rakyat Malaysia waktu itu sebagai tebusan. Itulah 5 perkara mengenai Korea Utara. Kenapa Korea Utara sangat ditakuti. Itu saya katakan, dia ada mesil, dia ada angkatan tentera yang ramai. Dia sentiasa menguji peluru berpandunya, jumlah tenteranya banyak, dia mempunyai pasukan artileri meriam yang terbesar di dunia. Dan kelima, dia berani melaksanakan jenayah secara terbuka di mana-mana negara. Itu yang saya share pada saudara untuk Korea Utara petang ni. Pasal banyak orang bertanya, tapi saya boleh beritahu pada saudara, tak perlulah disebar-sebarkan teori konspirasi bahawa Malaysia terdedah untuk mengalami ancaman senjata nuklear daripada Korea Utara. Kerana saya fikir kata satu, Korea Utara mengalami ketegangan politik dengan banyak negara, tuan-tuan, bukan kita saja, tetapi hinggalah 2 musuh utamanya, iaitu Korea Selatan serta kamp tentera Amerika Syarikat yang masih lagi ada di Okinawa, tak pernah diserang, walaupun itu adalah musuhnya yang lebih utama, berbanding krisis politik yang kecil di mana dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia kerana marahkan keputusan Mahkamah Tinggi Malaysia memutuskan bahawa rakyat Korea Utara yang ditahan di Malaysia layak untuk diekstradisikan ke Amerika Syarikat berdasarkan jenis tuduhan jenayahnya, satu. Dan yang kedua, berdasarkan selain daripada tuduhan jenayah, orang yang dituntut oleh Amerika ini adalah warga Korea Utara yang terlibat dengan money laundering bagi kegunaan, keganasan dan juga perisikan Korea Utara di negara-negara termasuk Amerika Syarikat. Itu saya brief kepada saudara petang ni mengenai Korea Utara. Kalau adalah soalan yang mampu saya jawablah tuan-tuan. Sebab saya bukan geopolitik. Pada 30 hari bulan Mac, saudara yang berminat dengan politik berserta ke sesi 9 malam, kerana kami membawa geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan sekali lagi ke studio untuk bercakap mengenai politik dunia. Jadi malam tu saya mungkin akan memilih satu adalah tajuk Korea Utara. Selain kita akan bercakap tentang pergerakan armada laut China yang besar-besaran sekarang bergerak di seluruh dunia, di mana China menggerakkan armada laut pada skala 200 kapal sekarang. Satu perkembangan yang luar biasa. Kerana kalau dulu mereka hanya bergerak pada kadar 70 adalah maksimum, tetapi China mula menggerakkan armada lautnya secara berkelompok pada satu-satu masa dengan kekuatan 200 kapal perang. Dia memberi gambaran bahawa China sedang menunjukkan kepaknya secara ketara kepada Amerika Syarikat dan musuh-musuhnya di seluruh dunia, bahawa dia bersedia untuk menggerakkan armada pada skala yang lebih besar. Dunia kalau diikutnya sekarang secara geopolitik, dia dianggap sebagai Februari dan Mac adalah pesta laut bagi ketenteraan China. Kerana China mula menggerakkan armada laut yang bersenjata moden di kawasan-kawasan perairan yang sensitif termasuk Pasifik.
dengan sengaja untuk menggambarkan bahawa bukan saja mereka boleh bergerak menuju ke Amerika Syarikat, tetapi mereka boleh memusnahkan negara-negara proksi Amerika Syarikat yang berada di Asia, terutama Jepun. Nanti kita akan bincang dengan Prof. Dr. Azmi Hassan, geostrategis ataupun geopolitik ni, untuk berbincang. Saya akan tanya banyak tentang Korea Utara, tetapi China yang lebih menjadi isu, kerana kita akan mula berfikir apakah China akan melakukan hal yang sama juga. Dan kita juga akan bertanya bahawa berpuluh-puluh kali kesannya kita dapat mengesan pencemburuan perairan kita hingga sampai berdekatan dengan Sarawak dan Sabah, di mana kapal selam dan juga kapal pengintip Cina pernah merentas masuk ke perairan Malaysia untuk membuat intipan. Nanti pun saya akan tanya dengan Prof. Dr. Azmi Hassan. Jadi masukkan dalam note anda bahawa 30 hari bulan jam 9 malam, 30 hari bulan Mac 9 malam, kita akan bercakap tentang geopolitik dunia dengan pakar geopolitik Dr. Azmi Hassan. Itu ya, kalau ada soalan saya ambil dah sikit, Amin. Okey, tak ada, semua orang hanya nak mendengar penjelasan. Bagi yang lambat masuk preview video ni saya tak akan drop. Saya akan kekalkan dan bahagian Korea Utara ni Mahfuz akan masukkan di YouTube. Jadi saudara boleh tengok sebab yang capai 400 tadi tu dah hampir 70%, 80% saya cerita mengenai krisis Malaysia dan Korea Utara. Mengapa anda tidak perlu percaya bahawa Malaysia akan menjadi sasaran bom nuklear dan juga senjata kimia. Tetapi pada masa yang sama, mengapa anda percaya? Ada 5 perkara yang telah membuat anda percaya kenapa Korea Utara perlu ditakuti. Saya dah bahaskan dah tadi. Saya tunggu soalan, tak ada. Kita pergi ke sesi jualan. Saya ada banyak barang juga nak belanja saudara ni hari. Okey, ada yang beritahu dekat sini, macam mana pula dengan serangan cyber dari Korea Utara? Semalam saya ada, okey, soalan yang bijak tu. Serangan cyber daripada Korea Utara. Walaupun Korea adalah negara yang hampir tak ada teknologi, tuan-tuan, kecuali buat nuklear je. Tapi saudara harus ingat, ejen-ejen di Korea Utara pada masa dulu, sebelum tahun 1991, sebahagian daripada ejen mereka dibangun dengan kecekapannya di Moskow dengan bekerja dengan KGB. Tetapi kebanyakan berada di Beijing kerana sekutu besar China adalah Korea Utara. Pasukan tentera cyber ataupun dipanggil hackers Korea Utara juga dianggap yang terbaik di dunia. Bagi negara-negara sekutu barat seperti Amerika, United Kingdom dan Eropah, serangan cyber daripada Korea Utara yang mereka takuti. Tapi setakat ini belum ada lagi ancaman yang diberikan oleh kerajaan, terutamanya pihak polis ataupun SKMM, mengenai apakah kita terdedah untuk mengalami ancaman cyber daripada hackers, ejen Korea Utara yang berada di seluruh dunia. Kalau mengikut laporan, serangan terhadap teknologi ketenteraan di Pentagon pernah dilancarkan di seluruh dunia dari pelbagai penjuru. Tetapi perisik Amerika Syarikat, FBI dan CIA bersetuju bahawa yang melancarkannya adalah kombinasi perisik-perisik Korea Utara yang bergerak dan berada di seluruh dunia. Salah satu daripada hackers yang ditakuti oleh Barat adalah dari Korea Utara. Tapi saya percaya mereka bukanlah hackers amateur, tetapi adalah sebahagian daripada skuad perisik dan intelijen Korea Utara yang berada di seluruh dunia, yang menerima latihan teknologi IT daripada China. Kerana saudara harus tahu bahawa China adalah negara yang menyelamatkan Korea Utara. Dalam perang tahun 49-51 dipanggil Perang Korea tu, tentera Amerika yang bergabung dengan tentera Korea Selatan telah hampir berjaya menakluk seluruh bumi Korea. Mereka telah bergerak dan hampir mencapai menakluk Korea Utara. Hinggalah tiba-tiba China menghantar tentera merah, The Red Army. 1 juta bilangan tentera merah datang daripada China masuk ke bahagian Korea Utara dan menyerang balas. Itu Amerika dan juga Korea Selatan kalah teruk. Kerana ketika mereka hampir menguasai 80% Semenanjung Korea, mereka yakin akan menang. Tetapi dalam overnight counter, dipanggil serangan balas 1 malam je, 1 juta tentera China masuk dan merempuh dan menyerang tentera Amerika untuk berundur kira-kira 180 km ke garisan 39 tu. Bila sampai ke garisan 39 tu, pertempuran panjang berlaku, barulah proses keamanan dicipta dan akhirnya kedua-dua negara bersetuju untuk menerima garisan 39 darjah sebagai sempadan dua negara. Saya akui itu soalan yang bijak. Dan banyak bacaan-bacaan intelijen yang saya baca mengesahkan bahawa Pentagon sendiri pernah mengakui bahawa mereka diserang oleh hackers Korea Utara. Cuma saya fikir dia bukan hackers amateur, tetapi adalah intelijen Korea Utara yang berada di seluruh dunia yang mampu membuat serangan kepada mana-mana
sistem internet ataupun sistem teknologi maklumat yang ada di mana-mana negara, kerana hackersnya telah diiktiraf oleh Pentagon sebagai antara yang paling berbahaya di dunia. Itu fakta yang menarik. Terima kasih pada orang yang bertanya. Okey? Okey, terima kasih.